Oh, ha. Dia hari ni tak kerja kan? Tapi dia tegur balik, dia tegur kan. Oh, ada. Dia kata tak sama awal. Buat tak ingat. Ya. Hari Minggu dia tak kerja. Sekejap lagi kita mula kan? Sekejap lagi. Kita tunggu sekejap. Kita tunggu 2-3 minit sekejap. Lebih kurang ada 6, ada 7 soalan lagi baki. InsyaAllah kita settlekan hari ni. 7 soalan berbaki. Kita tunggu sekejap lagi. Sekejap lagi ya. Sementara itu kita share dulu. Kita tengok soalan ada 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 7 soalan berbaki. InsyaAllah sempat hari ni kita settlekan 7 soalan berbaki.
Baik, kita slow mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah kita petang ni kita akan sambung slot kita, slot yang kedua yang terakhir petang ni, tanya-tanya kapsul tanya-tanya Ramadan. Kita ada lebih kurang 7 soalan berbaki yang tuan-tuan hantar kepada pihak kru untuk kita jawab. InsyaAllah kita akan mulakan soalan yang ke-7. Dia ada 14 soalan yang kita terima semua. Hari ini kita akan sambung soalan yang ke-7 daripada 14 soalan yang tuan-tuan hantar semua. Soalan yang ke-7 kita terus kita terus soalan yang ke-7. Kalau ada yang siapa yang bertanya ni terlepas, kita boleh recall balik, tuan-tuan boleh tengok balik rakaman. Mana tahu orang yang tanya soalan ni mungkin tak ada lagi dalam nama ni, tak berada dalam slot kita lagi. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok balik rakaman. Baik, soalan yang ke-7. Di pejabat saya ada staf wanita yang perah susu di pejabat. Ini soalan sampai punya. Oi, ganah adik. Ini lagi ganah ni. Tak pakai baju? Di pejabat saya ada staf wanita yang perah susu di pejabat dan letak susu dalam botol atas meja mereka. Adakah susu ibu itu aurah? Ini soalan cantik, kebat. Soalan bukan soalan biasa-biasa ni. Soalan arah tinggi. Nampak je soalan bunyi bunyi biasa je, tapi nak jawab dia tu bukan biasa-biasa. Baik. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, kerana soalan dia ni bukan soalan pasal minum susu, tapi soalan pasal tengok susu ibu. Ini antara soalan yang agak jarang-jarang kita dengar. Di pejabat saya ada staf wanita yang perah susu di pejabat dan letak susu dalam botol atas meja mereka. Adakah susu ibu itu aurah? Maknanya, adakah haram susu ajnabi itu, susu perempuan ajnabiyah? Kalau susu ibu kita tak menjadi isu lah. Susu kakak kita tak menjadi isu. Jadi susu perempuan ajnabiyah, kerana perempuan itu haram ataupun perempuan itu bukan mahram kita. Perempuan itu harus berkahwin dengan kita. Walaupun dia isteri orang, tapi status dia itu harus berkahwin dengan kita, ataupun dalam bahasa muamalat, dalam bahasa munakahat dipanggil perempuan yang ajnabiyah. Apa hukum kita melihat susu dia? Baik. Jawab dia,
susu ibu tidak termasuk aurah. Susu ibu tidak termasuk aurah, tempat yang haram dilihat. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, jawapan dia. Susu perempuan yang haram berkahwin tidak termasuk aurah, ataupun tempat yang haram dilihat. Yang termasuk aurah, ini kena tahu. Termasuk aurah yang haram dilihat ataupun yang wajib dikatuk, haram dilihat, itu aurah, ialah diri perempuan dan ajza dan juzuk-juzuk perempuan. Tolong sekali lagi. Ini dari segi illah. Kenapa susu ibu tidak aurah? Kenapa susu ibu tidak haram kita lihat? Maksudnya susu perempuan, silap susu ibu. Kenapa susu perempuan itu tidak haram kita lihat? Kita boleh lihat susu perempuan yang dia perah letak atas meja dia. Dia pamer atas meja dia. Meja. Jadi kita buat kerja satu office, sudah tentulah tertengok. Tertengok susu dia. Bukan tengok kantun susu. Itu aurah lah. Itu haram. Tak perlu tanya tu. Tapi susu dia. Yang tanya tu pula. Tanya tu memang jam lah. Tanya kantum. Jadi, kita nak tahu illah dia. Ini illah ni yang jarang kita bincang. Sebab apa susu tidak haram kita tengok? Jawab dia, di dalam manusia ini, dalam tubuh badan manusia ini dibahagikan kepada dua. Pertama, ajza. Juzuk-juzuk manusia. Yang kedua, fudlah. Benda lebihan yang keluar daripada manusia. Maka yang haram kita lihat adalah diri dia dan juzuk-juzuk dia. Diri perempuan haram lihat dan juzuk-juzuk perempuan haram lihat, walaupun juzuk itu sudah terpotong, sudah bercerai daripada badan. Kita bincang dan isu perkara yang batal wuduk. Perkara yang batal wuduk, dia lain sedikit dengan hukum memandang. Hukum sentuh batal wuduk, dia lain dengan hukum memandang. Kalau sentuh batal wuduk, hanyalah sentuh diri perempuan yang sah berkahwin, batal wuduk. Adapun sentuh di juzuk yang telah terpotong, yang telah bercerai daripada badan dia, maka tidak batal wuduk, tetapi sentuhan itu haram dan juga haram memandang. Dia ada beberapa aspek hukum. Jadi juzuk perempuan ajnabiyah, apa dia juzuk dia? Juzuk dia seperti tangan, juzuk dia walaupun terpotong. Tangan perempuan yang dah bercerai daripada badan dia, haram kita lihat. Walaupun sentuh yang tidak membatalkan wuduk. Telinga perempuan yang terpotong, yang bercerai daripada badan dia, hidung yang bercerai daripada badan, kaki bercerai daripada badan, jari bercerai daripada badan, rambut, itu cantik, rambut bercerai daripada badan, kuku perempuan potong kuku, kita tahu itu kuku dia, maka haram memandang kuku perempuan, kerana kuku itu adalah juzuk, ajza, satu juzuk daripada juzuk perempuan. Rambut haram melihat walaupun dah bercerai. Kenapa? Kerana rambut itu satu juzuk daripada juzuk perempuan. Kuku kita potong, berhati-hati. Perempuan di rumah, kadang-kadang dia potong kuku merata, lalu tetamu datang tengok kuku perempuan. Kalau tahulah kuku tu kuku perempuan, contohnya tak tahu, tak apalah kan. Jaga merata-rata. Kerana juzuk dia sama dengan diri. Maka melihat juzuk haram, melihat diri haram. Mana contoh melihat juzuk? Melihat rambut yang gugur, haram. Rambut perempuan yang gugur, haram. Kuku perempuan yang bercerai daripada tangan dia, haram. Yang lain mudah. Yang hidung, yang telinga, yang gigi, haram. Gigi tercabuk. Gigi siapa? Gigi perempuan. Kalau gigi kita sengih, dia tengok dia senyum, kita suka tengok gigi dia, haram. Gigi dia tercabuk. Walaupun gugur tercabuk, kita minat kat gigi dia, cantik kita tengok, haram. Walaupun gigi dia tu dah tercabuk dah, tengok dia huduh dah, gigi dia masih cantik lagi. Maka haram melihat gigi perempuan. Kenapa? Kerana dia justru. Ada satu lagi isu yang kita nak bahas soalan ini. Ada satu lagi yang perlu kita tahu, iaitu fudlah. Maka fudlah ini dia tidak sama hukum dengan juzuk. Apa dia fudlah dia? Lebihan yang keluar daripada perempuan yang sah berkahwin dengan kita, tidak haram memandang.
Apa dia? Air mata dia. Air mata kan benda keluar daripada diri dia. Tidak juzuk dia, itu fudlah. Maka air mata dia, air hidung dia, hinguh. Air hidung tu hinguh lah. Hinguh dia. Air liur dia. Itu fudlah. Dia ludah air liur. Kita pun pandang air liur dia. Oleh kerana berkenan sangat kat perempuan ni, cinta sungguh. Sampai air liur dia pun kita seronok tengok. Apa saja benda kita minat, perempuan yang kita minat ni, semua kita nak tengok. Semua indah pada pandangan mata kita. Semua cantik pada pandangan mata kita. Tengok gigi cantik, tengok apa kuku cantik. Dan tengok tangan, tengok kuku pun dah cantik dah. Jangan kata tangan. Tengok gigi, jangan tengok dia senyum. Tengok gigi dia pun cantik. Dah lena tidur tengok gigi dia. Masya Allah, hebat ni cinta ni. Tu Laila Majnun tu, jadi gila tu. Laila dan Majnun tu. Jadi gila kerana cinta. Baik. Tetapi fudlah dia, air liur dia, tak haram kita tengok. Hinguh dia, tak haram kita tengok. Air mata dia, tak haram kita tengok. Jangan tengok dia. Dia duduk menangis. Saya tak tengok, saya tengok air mata Ustaz. Dia duduk menangis tu, saya tengok air mata saja. Tengok air mata duduk di muka dia, tengok muka lah. Air mata, boleh. Begitu juga tuan-tuan, termasuk fudlah dia ialah susu. Air susu dia ini juga termasuk fudlah. Tidak haram memandang. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita terus kepada soalan yang ke-8. Soalan ke-8, mohon izin nak bertanya. Boleh? Saya bekerja di Stapot KL. Sejak PKP lalu, saya balik ke kampung di Dungun. Sempat balik lagi. Soalannya, saya nak bayar zakat fitrah online. Ya, boleh. Pilih negeri Terengganu atau wilayah. Saya nak bayar di wilayah, sebab saya bekerja di Stapot, ataupun saya nak bayar di kampung saya Dungun. Yang mana lebih utama? Baik, jawab dia. Isu ini, isu bayar zakat di tempat lain daripada kita berada ni, ini isu yang praktikal. Selalu orang tanya, dan memang dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, dibahas oleh para kalangan ulama kita. Baik, zakat fitrah ini, dia ada dua isu berkaitan dengan nak bayar di mana ini, ada dua qaul, ada dua pandangan. Cuma kita ni kena ambil pandangan mu'tamad, kita orang warak. Itulah pandangan lebih baik. Sebab soalan ini dia tanya lebih utama, mana lebih baik. Lebih baik ni, soalannya lebih baik saya nak bayar di mana. Maknanya lebih afdalnya saya nak bayar di mana untuk dapat pahala lebih. Baik, dia ada dua qaul, dua pandangan. Pandangan mu'tamad dan pandangan dhaif. Maka kita dalam mazhab Syafi'i ini ada dua pandangan ini. Pandangan mana yang kita nak berpegang-peganglah pandangan mu'tamad. Itu yang lebih afdal. Kalau kita nak pegang pandangan dhaif boleh, tidak menjadi isu. Cuma kita nak afdal, lebih utama pegang qaul mu'tamad di dalam beramal. Apapun amalan kita, kalau boleh buatlah mu'tamad dulu. Kalau tak boleh buat mu'tamad, barulah ada ruang untuk buat dhaif. Itu kaedah dia. Kaedah pemilihan qaul ataupun pandangan. Maka qaul mu'tamad, isu dia bayar zakat, kata pandangan mu'tamad, bayar zakat fitrah ni wajib ni ketika kita, badan kita. Sebab zakat fitrah zakat badan. Maka badan berada di tempat mana waktu wajib, di situlah bayar. Waktu wajib bayar zakat fitrah ini bila? Iaitu apabila jatuhnya matahari pada akhir Ramadan. Hari terakhir Ramadan, 30 Ramadan, maka masuklah waktu wajib kita bayar zakat fitrah. Sebelum akhir Ramadan, dia panggil waktu harus. Ada waktu wajib, ada waktu afdal. Ada 3 waktu bayar zakat fitrah. Kalau kita nak bayar awal, dinamakan bayar zakat fitrah pada waktu harus. Sah. Bila? Sebelum 30 Ramadan. Mula 1 Ramadan sampai 29, sampai 30 sebelum jatuh 30 itu dipanggil waktu harus. Bila waktu wajib masuk sahaja maghrib. Jatuh matahari maghrib 30 Ramadan. Contoh kita ni tuan-tuan, hari Sabtu ni 30 Ramadan. Hari Ahad kita raya, hari Sabtu itu jatuh matahari Sabtu. Kita berbuka puasa pada hari Sabtu. Di mana badan kita berada? Diri kita berada di mana waktu itu? Kita berada di Dungun. Kalau soalan tuan ini, dia tanya dia berada di Dungun pada 30 Ramadan. Maka afdal dia bayar di Dungun. Itu qaul yang mu'tamad. Qaul yang mu'tamad, kalaulah dia bayar awal,
nak beramal dan muktamad. Masuk saja waktu wajib, dia berada di mana? Wajib dia bayar balik. Mana 2 kali bayar. Contoh tuan-tuan berada di Putrajaya, tuan-tuan dah bayar awal. Tuan-tuan balik kampung. Maka kalau nak berpegang qaul muktamad, bayar sekali lagi di kampung. Kenapa? Kerana mu'tamad dia kena bayar waktu wajib, dia ikut badan kita. Kerana zakat fitrah, zakat badan. Zakat fitrah, zakat nyawa. Allah, nyawa kita ini kena bayar zakat, bukan cukai zakat. Jadi lain. Cuma orang cakap cukai itu mudah-mudah sajalah. Dia kata bayar, nyawa kita tak free. Siapa kata nyawa free? Kena bayar. Bayar cukai setahun sekali, bukan cukai zakat. Cukai lain. Allah Ta'ala peruntukkan 1 tahun, kena bayar nyawa kita sekali. Apa dia? Dipanggil zakat fitrah. Zakat badan, zakat nyawa. Maka qaul muktamad, kena bayar di mana badan kita. Apabila jatuh matahari, badan kita berada di mana, maka kena bayar di tempat yang kita berada. Itu masa wajib. Adapun kita nak masa afdal, kita bayar pada 1 Syawal sebelum orang baca khutbah. Sebelum orang semayan. Sebelum orang takbir raya itu, sebelum orang semayan Idul Fitri, waktu itu waktu afdal kalau mudah untuk kita bayar. Kalau payah nak bayar malam lah. Tapi kalau kita mudah bayar nak waktu afdal, bayarlah pada waktu afdal. Baik, pandangan yang kedua, qaul yang kedua, iaitu pandangan mazhab kita juga, bukan mazhab orang lain. Mazhab kita juga, pendapat dhaif, sah bayar di mana-mana kita berada, sah. Maksud di mana ni? Bayar awal. Contohnya macam isu tuan yang tanya ini, dia berada di dia bekerja di KL. Dia nak bayar zakat wilayah. Dia bayar awal. Boleh bayar. Boleh bayar di mana saja. Baik, itu qaul yang dhaif. Qaul yang kedua, boleh kita bayar pada tempat ataupun masa, bila ataupun di mana saja tempat. Cuma lebih utama, lebih afdal kita bayar zakat macam tuan ni bayar di Dungum, kerana akhir Ramadan kita berada di Dungum. Wallahu a'lam. Dia sama ilah dia. Ilah dia kenapa kita kena bayar? Dia sama dengan zakat harta. Kan zakat harta orang berniaga ke, zakat tanaman, zakat ternakan, zakat perniagaan. Konsep dia sama juga. Orang tanya, saya berniaga di KL, boleh dah saya nak buat lari zakat saya di Kelantan? Ini sama isu dia. Qaul muktamad, tak boleh. Qaul dhaif saja boleh. Qaul dhaif, qaul muktamad tak sah kita pindah zakat. Daripada kita berniaga di Putrajaya, tiba-tiba zakat perniagaan kita nak buat keluar fakir miskin di Kelantan. Tak sah. Kenapa? Kerana ilah dia, sebab dia tempat kita bekerja, tempat kita berniaga, layak fakir dan miskin, milik orang fakir miskin berada di tempat kita kerja. Itu hak mereka. Hak orang fakir berada di tempat kita kerja, hak mereka jangan kita pindah hak mereka ke tempat orang lain. Walaupun kita bagi fakir miskin di negeri kita, di kampung halaman kita. Itu qaul muktamad. Tapi qaul dhaif bolehlah. Orang tanya, saya ustaz, menternak bijirin saya, ataupun tanaman saya berada di sekian-sekian, saya nak pindah buat balik ke fakir negeri saya, fakir kampung saya, boleh? Jawab dia, qaul muktamad tak sah. Kerana itu hak fakir yang berada di tempat kita ternak, di tempat kita berniaga dan di tempat tanaman kita. Soalan yang ke-8, wallahu a'lam. Soalan ke-9, soalan ke-8. Soalan yang ke-9. Saya buat video call dengan ayah saya di kampung. Ya, eloklah tu. PKP ni video call je lah, nak balik tak boleh. Ayah saya baru kahwin setelah ibu saya meninggal. Okey, ayah baru menikah. Ibu tiri saya dan anak perempuannya, anak perempuan ibu tiri tu, ada dalam video call tersebut. Nikah satu family lah. Anak ibu tiri pun join sekali. Mereka tak kenakan tudun. Begitu. Apa hukum saya anak lelaki tiri? Tak payah buh tiri lah. Anak lelaki ya. Anak lelaki tiri melihatnya. Sebenarnya dalam istilah munakahat, dia bukan anak lelaki tiri, tidak ada. Tapi orang Melayu lah. Orang Melayu kata anak lelaki tiri melihat. Maksudnya kita ni anak bapa macam tu. Apa hukumnya? Anak bapa melihat anak ibu tiri. Tu. Jawab dia,
Isu aurah. Ini isu aurah. Apabila nak tahu isu aurah, maka kena kembali balik kepada asas. Apa dia asas dia? Asas dia 18 orang yang haram berkahwin. Itu sangat penting. Pila ataupun 18 asas ini dalam munakahah ini, mahram, orang yang haram berkahwin, ataupun 18 jenis orang yang haram berkahwin, dia sangat-sangat penting. Kenapa? Kerana kita selalu sebut dalam kuliah, dia ada 4 isu. Nak jawab ke 4 isu, kena tahu induk dia. Apa dia induk dia? Induk dia 18 jenis orang yang haram berkahwin. Kenapa? Kerana kita nak tahu isu pertamanya, isu aurah. Boleh ke tidak kita melihat rambut dia? Maka asas dia, kalaulah orang yang kita nak lihat rambut dia itu mahram kita, salah seorang daripada 18 jenis orang yang haram kita kahwin, tak haram kita melihat aurah dia. Boleh tengok rambut, tak wajib tutup. Boleh tengok aurah dia. Maksudnya dia tidak ada aurah depan kita. Aurah mahram hanya pusat yang lutut saja. Itu dia. Isu kedua, perkara batal wuduk. Batal wuduk ni siapa yang kita sentuh tak batal wuduk? Selain daripada 18 ini, batal wuduk. 18 orang yang haram berkahwin saja, 18 jenis orang yang asah ini. Berkahwin ini, yang haram berkahwin ini, tak batal wuduk kita sentuh. Dan isu yang ketiga ialah isu sentuhan yang haram. Bukan sentuhan batal wuduk, tetapi sentuhan yang haram. Pertama tadi aurah. Yang kedua ini perkara batal wuduk. Yang ketiganya sentuhan. Orang yang macam mana kita boleh bersalam? Selain daripada 18 ini, haram kita bersalam. Adapun 18 jenis orang yang haram berkahwin dengan kita, maka kita boleh bersalam dengan dia. Ini. Baik, yang dia tanya ini, anak ibu tiri ini, adakah boleh kita tengok aurah dia? Jawab dia, anak ibu tiri ini bukan mahram kita. Haram kita tengok aurah dia. Kenapa? Kerana dia dengan kita tidak ada hubungan nasab. Kerana dia dengan kita tidak ada hubungan susuan. Kerana dia dengan kita ni tidak ada hubungan berambil-ambilan. Ataupun senang cerita, anak ibu tiri kita, dia bukan termasuk dalam salah satu 18 jenis orang yang haram berkahwin dengan kita. Maknanya, anak ibu tiri kita sah berkahwin dengan kita. Kita boleh berkahwin. Kalau berkenan, boleh berkahwin. Tak berkenan, tak boleh. Bukan tak boleh, tak berkenan, tak mau. Boleh berkahwin. Itulah orang panggil besan besan sebantar. Maknanya, besan sebatang ni, bapak kita berbesan dengan isteri dia. Kenapa? Kerana kita berkahwin dengan anak ibu tiri kita. Ibu tiri kita sahaja yang mahram kita. Ibu tiri kita sahaja yang mahram kita. Adapun anak dia, adapun hawaci ni mak saudara. Adik-beradik ibu tiri kita, dia bukan mahram kita. Yang berharam berkahwin ni dengan kita, ibu tiri seorang. Maknanya, aurah ibu tiri dengan kita macam ibu kita. Sentuhan boleh. Kahwin tak batal. Kahwin tak haram. Wuduk tak batal. Ada 4 benda. 4 benda tu kahwin haram. Yang keduanya, apabila kita tahu kahwin haram, kita tahu mesti dia mahram. Hak lain 3 lagi. Hukum 3 lagi kita tak tahu dah. Baik. Tapi tuan ni tanya, dia kata saya tengok dalam video call. Cuma asas kita nak ceritanya secara asas, itulah dia. Kena tahu dulu secara asas. Lepas tu video call ni lain lah. Secara asasnya, hukum melihat anak ibu tiri itu haram. Melihat haram, sentuh haram, jangan salah dengan anak ibu tiri, dan aurah dia wajib katuk depan kita seluruh badan. Kalau dia perempuan, muka dan tangan saja yang kita boleh melihat anak ibu tiri kita. Walaupun dia berada dengan bapak kita. Kita balik kampung, dia duduk dengan bapak kita lah. Sebab anak tiri bapak kita. Bapak kita dengan dia, ya mahram. Itu mahram bapak kita. Tapi dengan kita bukan mahram. Itu orang pelik tu. Kenapa pula ustaz? Dan dia kan anak tiri. Ya, anak tiri. Bukan anak ori. Yang tak boleh dengan kita kalau anak ori bapak kita. Tak boleh lah. Anak ori bapak kita, adik-beradik kita. Sebab itu tidak ada istilah adik-beradik tiri. Orang Melayu kita bos saja adik-beradik tiri. Yang ada istilahnya bapak tiri. Ya. Ada istilahnya mak tiri. Ya. Ada istilahnya datuk tiri. Ya. Tidak ada istilah adik-beradik tiri. Dia orang asing. Dia orang asing. Tidak ada hubungan. Nak panggil apa? Panggil anak ibu tiri saya. Bukan anak tiri. Dah, anak tiri bapak saya. Dia anak tiri bapak saya. Nak panggil apa Ustaz? Panggil anak tiri bapak saya. Lagi, panggil anak tiri ibu tiri, anak ibu tiri saya. Itu nama sebenar.
Adik-beradik tiri? No, bukan. Apabila kita buat adik-beradik tiri, bahaya pada impak, pada mana? Pada hukum. Apabila kita, ni adik-beradik tiri ustaz, berpeluklah kita. Bersalamlah kita, berciumlah kita. Bercium tu maksudnya salam, cium-cium muka lah, bukan cium lain dah. Sebab kita sangkakan anak ibu tiri kita adalah adik-beradik tiri kita. Ini bahaya. Ini antara sebab saya selalu sebut dalam kuliah. Kita ada kuliah di surah Husna tak silap. Antara statement yang saya selalu ulang, jagalah apabila kita hidup satu rumah yang ada anak tiri ibu kita dan kita pun bersama dengan bapa kita, bahaya di sana. Kenapa bahaya? Kalau kita tak tahu hukum, akan berlaku kemungkaran di dalam rumah, dan kata ulama inilah salah satu penarik kepada murka Allah Ta'ala. Ini bahaya. Kita melakukan maksiat di rumah. Apabila kita melakukan kemurkaan Allah Ta'ala, maksiat di rumah, jaga. Inilah antara magnet tarikan kemurkaan Allah Ta'ala. Tarikan bala bencana yang Allah akan turunkan satu tempat yang ada di dalamnya maksiat. Kita tak perasan. Kita kata ni adik-beradik tiri saya ustaz, jangan bubuh adik-beradik tiri di belakang. Bahaya. Kita sangkakan sama dengan adik-beradik kita. Sedangkan dia tak sama. Sebab itulah orang dulu buat, payah nak jaga, maka dia kahwinkan antara anak dia dengan anak isteri dia. Tu besan sebentar yang Piramli buat. Piramli ni memang dia bagus. Dia tunjuk benda-benda yang praktikal, benda yang untuk menyelamatkan kita. Daripada berlaku maksiat, kahwinkan. Dia tak maulah adik-beradik, bukan adik-beradik. Duduk sekali saja, bukan adik-beradik. Urah dia sama. Baik. Apabila itu asas dia. Cuma dalam video, dalam mazhab kita Syafi'i, dia video ni lain. Tapi kalau video ni dia ada hukum aridi. Sebab yang haram melihat diri. Adapun melihat gambar dalam mazhab Syafi'i, dalam isu fiqh dia lain. Apabila lihat gambar, maka dia datang hukum aridi. Asalnya lihat diri. Tetapi kalau lihat perempuan yang berada dalam gambar, tak menimbulkan fitnah, harus. Tengok macam tengok tunggu kayu je. Tengok gambar dalam perempuan, tak rasa cantik, tak rasa segok, tak rasa apa-apa. Tak ada rasa tarikan pun. Maka harus tengok. Tapi kalau rasa takik, rasa cantik, dia tenung lagi, tak bolehlah. Itu dia panggil fitnah. Tu panggil fitnah sebenar dalam fiqh tu, bukan fitnah orang Melayu. Fitnah orang Melayu tuduh lempar cerita, kriak cerita. Dia buat cerita saya, dia fitnah saya. Tu fitnah orang Melayu. Baik, situ. Suara dia? Ya, suara pun sama. Suara dia ni, suara dia tidak aurah, suara perempuan. Tetapi dia boleh menimbulkan hukum aridi. Apa dia hukum aridi? Apabila timbul fitnah haram. Hukum asal gambar, hukum asal dia tak sama dengan diri. Haram diri perempuan, haram diri lelaki. Tetapi gambar lelaki asal dia tak haram. Gambar perempuan asal dia tak haram. Tetapi kalau timbul unsur lain, sebab aridi, haram. Adakah haram zati? Bukan. Kita nak membezakan secara pendetailannya dari segi hukum haram itu zati ataupun aridi. Jawab dia haram aridi. Kenapa haram aridi kita melihat gambar perempuan? Kerana menimbulkan fitnah kepada kita. Kenapa suara perempuan ini haram aridi? Asal tak haram, harus. Sehingga boleh menimbulkan fitnah pada kita. Apa dia fitnah bagi lelaki? Intisyaruz zakar. Selalu kita sebut. Intisyaruz zakar ni dalam kitab Al-Bajuri Ibn Qasin, hasyiah dia disebut. Asal intisyar zakar ni, dia asal. Tapi bukan makna direct mana tu. Makna asal ni intisyaruz zakar ni naik zakar. Itu makna dia. Makna tegak zakar. Itu makna asal. Apa makna sebenar dia? Makna sebenarnya timbul, ada daya tarikan kepada hati kita. Dengar suara dia sedap. Sebab itulah apabila kita dengar lenggok suara manja perempuan mendayu-dayu, haram kita dengar. Kenapa? Kerana menimbulkan fitnah kepada kita. Kerana menyentap hati-hati yang mendengar. Sentap hati lelaki mendengar suara nyanyian ataupun dia bercakap manjanya, lembutnya, lemah lembutnya, sopan santumnya bercakap dengan kita. Haram perempuan bercakap dengan suara yang lemah lembut sehingga melembut dan mencairkan hati lelaki. Haram. Kenapa? Dia boleh cari hati. Tu nak telefon selalu. Telefon ke bini. Hello, bam. Sentak kot lain. Telefon dekat rakan office mate kita. Allahu Akbar. Dia panggil abang, cari dah. Halo, dia pun nak harakat. Halo, nak harakat. Ya pun nak harakat. Ya, 2 harakat cukup lah. Ya, Baroy. Ya pun dah lebih 2 harakat. Tak sah tu. Ya, lebih 2 harakat.
Nak punya lemahnya dia, lembutnya dia, gemalainya dia, sopannya dia, santumnya dia, boleh mengharamkan. Jaga. Sebab tu ulama dalam kitab fiqh, ulama dah bagi SOP kepada perempuan apabila dia nak bercakap dengan lelaki, bercakap dengan suara yang garau. Jangan suara yang lemah lembut. Ini untuk suami saja. Lemah lembut untuk suami saja. Suami ni jangan garau kan. Jangan tukar pula SOP ni. SOP suara dengan lelaki lain. Suara dengan suami lain. Suami afdal dia lemah lembutkan. Jangan cakap 2 rakaat dengan suami. Jangan panggil ban. Jangan. Lebihkan 2 rakaat. 4 rakaat ke, 6 rakaat ke, afdal. Isteri lembutkan dengan suami apabila dia bercakap. Mendayu-dayu. Siapa suami tak nak keluar. Siapa suami ni kalau boleh nak telefon selalu kat isteri. Pasal apa hari ni tak dengar lagi suara isteri aku ni. Isteri aku bercakap dengan aku, dia tak main 2 rakaat. Dia 4 dengan 6 saja. Dia main ma'arif li sukum saja. Tu kita tak boleh tak dengar suara isteri. Mendengar suara isteri ni dapat pahala. Tapi mendengar suara ajnabiyah itu haram sekiranya boleh rasa sedap kepada kita. Wallahu a'lam. Sebab tu ulama kata cakap dengan lelaki biasa kena cakap garau. Jangan suara lembut. Tak boleh lembut. Jangan keras sangatlah. Maksudnya garau. Garau. Ya. Tak ada ya. Tuan Haji kenapa Tuan Haji? Ada apa Tuan Haji? Jangan. Suami saya tak ada lah. Jangan. Memang sayak Tuan Haji pun. Cabut lebay tu. Baik, soalan yang ke-10. Habis soalan yang ke-9 habis. Baik, soalan yang ke-10. Kita nak berhenti berapa? 6.40 kan? Boleh Ada tak banyak dah soalan. Dan soalan pun tak perlu ke pendetilan. Soalan yang ke-10. Anak saya mandi shower. Mandi shower pula. Waktu mandi dia suka dongak dan menganga mulut. Air pun penuh bertakun dalam mulut. Ni dah habit dia dah ni. Mungkin Ramadan ni. Panas sangat. Tapi tak telan pun diluah balik. Anak saya tanya batal puasa dia. Mohon bantu jawab Ustaz. Terima kasih sama-sama. Baik. Minta tolong jawab untuk anak dia. Anak dia tanya, ayah batal tak puasa ni? Jawab dia, perkara yang membatalkan puasa ini memasukkan sesuatu ain, sesuatu material, sesuatu jirin ke dalam salah satu rongga yang terbuka. Baik. Salah satu rongga yang terbuka asal ialah mulut. Mulut ni rongga yang terbuka asal terus kepada ma'dah, kepada perut. Maka kalaulah dia punya formulation mudah untuk kita sebagai indikator, sebagai ukuran. Kita nak ukur macam mana kalau masuk benda daripada luar ke dalam rongga. Kalau keluar, dia satu lagi perkara batal, benda dalam keluar, tu dipanggil muntah. Kena tahu border dia keluar setakat mana. Kalau keluar benda dalam, keluar ke level mana batal. Kenapa dipanggil muntah? Baik, yang tu biar. Kita direct kepada soalan. Soalan masuk benda ke dalam rongga. Dia masukkan air, kemudian dia luah balik. Adakah kira masuk dalam rongga? Jawab dia tidak. Tidak membatalkan puasa anak dia. Kenapa? Kerana anak dia masuk air ke dalam mulut, kemudian luah balik. Tak telan. Yang batal, anak dia telan. Itu batal. Settle, simple saja. Cuma kita nak bantu, nak detailkan. Kalaulah termasuk, yang kita nak tahu. Kalau termasuk batal, dia koma termasuk batal. Melainkan yang tak batal, ini juga kena ingat. Melainkan yang tak batal, sekiranya kita masukkan air ke dalam rongga, kita ulang balik ada soalan depan. Ke dalam rongga dan itu masuk itu atas perintah Allah Ta'ala. Maka tak batal. Apa dia? Kita komo. Kita komo ketika mana kita mengambil wudu. Komo ketika mengambil wudu itu sunat. Itu perintah daripada Allah Ta'ala. Kalau perbuatan sunat termasuk, maka tak batal. Kerana tidak dikira kecuaian. Tapi kalaulah bukan perbuatan yang disuruh sunat ataupun suruh wajib, termasuk kira kesalahan. Walaupun dia kata saya terusak bukan sengaja, walaupun kira sengaja kerana siapa suruh sengaja masukkan ke dalam mulut. Kira. Sedangkan yang tadi, ilah tadi tak sama. Allah Ta'ala suruh masuk dalam mulut, bukan kita. Apabila Allah Ta'ala suruh masuk dalam mulut, sunat dapat pahala, tiba-tiba terlebih, maka itu termasuk dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Kerana Allah, permulaannya Allah suruh. Masuk itu sunat, tiba-tiba terlebih. Maka itu dikira tak dikira sengaja.
Tetapi kalau kita mandi, nak bagi hilang letih, nak bagi hilang dahaga, hilang haus, kita komo, selalu komo. Ini habit. Kalau saya dulu masa tahun 80-an, 85 saya ingat lagi kemarau panjang, 84 kemarau panjang, 83 kemarau panjang di Kelantan. Waktu tu saya baru darjah berapa tah? Darjah 3, darjah 4, darjah 5 lah. 3 tahun saya ingat darjah 3, darjah 4, darjah 5 tu sangat kemarau dan panjang masa untuk nak berbuka. Dahaga tak sanggup dah nak tahan ni, ya Allah, sampai menggigil rasa. Dahaga sangat. Sebab sekolah balik gati basikal tu tengah-tengah panas, gati basikal jauh. Saya berapa kilometer jauh-jauh. Saya dekat dengan 40 minit ke 1 jam nak sampai di rumah. Gati basikal tengah panas. Sampai di rumah dengan hausnya, apa yang habit kita buat? Pergi ke telaga. Dulu tak ada paip telaga. Pergi telaga, cedok air, tak minum. Kita komo. Mandi. Komo, mandi 1 jam. Bapak selalu marah, ibu selalu marah. Dia kata, mandi apa sampai 1 jam? Kita kata, mak dahaga sangat. Mak letih sangat. Mandi ni nak bagi elok letih. Dan kita mandi kan kita rasa sejuk badan, kita ada energi ada. Maka perbuatan itu makruh. Ingat. Kita cerita level pertama, boleh. Level pertama, komo yang tidak disunatkan, kalau tak masuk dalam rongga, tak batal puasa, tetapi makruh perbuatan itu. Perbuatan itu makruh. Nak kita ada hajat untuk nak menyegarkan badan kita. Makruh. Baik, kita nak bantu lupa tadi. Level mana yang kalau masuk batal puasa? Baik, kalau barang dalam, barang luar masuk hak. Kalau dia tak sama rongga. Tengok level sempadan dia ikut rongga. Kalau rongga ni rongga halqum ataupun rongga mulut, dia mengikut berdasarkan huruf makhraj. Makhraj apa? Makhraj huruf ha. Kalaulah barang luar masuk lebih daripada huruf silap. Kalau barang luar masuk melebihi level huruf itu dikira batin. Atas sini. Bawah. Ni halqum. Maknanya kalau dia lebih daripada halqum, batal. Maka kalau dia komo dalam mulut lagi, tak masuk halqum lagi, maka tak batal. Wallahu a'lam. Kita ringkas. Baik, soalan yang ke-11. Tak ada 17 lagi ni yang nak kejar-kejar je. Tak ada, tak 14 saja, sorry. 14. Tak banyak dah. Soalan yang ke-11. Maaf Ustaz, Muslim PKP ni lama tak mengaji kita. Iyalah, mengaji online je. Saya jadi keliru. InsyaAllah hari ni tak keliru. Nak tanya, pegang seluar anak yang basah dengan kencing dia tak batal wuduk kan? Nak confirm je. Basuh tangan je kan? Ya, betul. Dua-dua kan tu betul. Pegang seluar anak yang basuh dengan kencing dia tak batal wuduk kan? Ya, betul. Tak batal wuduk. Kenapa? Kerana sentuh najis tak batal wuduk. Yang kedua, basuh tangan je kan? Ya, wajib basuh tangan. Apabila sentuh najis, nak solat wajib basuh. Settle jawapan dia. Mudah aja. Jawabnya mudah tu, kita jangan panjangkan. Yang batal wuduk. Okey, sentuh. Sentuh yang batal wuduk macam mana? Baik. Dia tanya ni keliru dengan perkara yang batal wuduk sebenarnya. Tu dia keliru dengan perkara batal wuduk. Jadi sentuh najis ni tak batal wuduk. Baik, sentuh yang batal wuduk ini ingat. Sentuh yang batal wuduk ni ada 4 saja. Tu sentuh yang batal wuduk ada 4 jenis sentuh saja. 4 benda yang kita sentuh yang batal wuduk. Pertama sentuh apa yang batal wuduk? Bukan sentuh najis. Pertamanya sentuh faraj. Batal wuduk. Sentuh faraj batal wuduk. Yang kedua, sentuh zakar batal wuduk. Sentuh faraj batal wuduk. Tak kira faraj siapa? Faraj kita, faraj orang, faraj anak, balik tak balik, tamah. Umum. Faraj umum, tak payah tanya, ustaz faraj siapa? Tak payah tanya, umum. Asalkan faraj batal wuduk. Tak payah tanya balik tak balik, asalkan faraj. Saya sentuh faraj anak saya tak balik lagi. Dia tak kira balik tak balik, kira faraj. Faraj bukan kira balik tak balik. Yang kedua, cuma sentuh faraj ni kena ingat orang lelaki, orang perempuan dia tahu sebab dia barang hak milik dia. Dia ada tempat, bukan semua faraj batal wuduk. Tu kena tahu. Sentuh tempat mana? Sentuh atas, sentuh bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Bukan semua tempat batal wuduk, tidak. Ni kalau orang tak tahu dia main borong. Bukan boleh pukal. Bukan boleh boron. Ada tempat yang batal wuduk, sentuh yang batal wuduk. Tempat mana? Iaitu tempat yang apabila dia berdiri
tempat itu dia tertutup. Tempat yang kita nak sentuh ini, dia akan tertutup rapat kalau dia berdiri. Kalau dia duduk seumpama kencing atau berak, dia akan terbuka tempat tu. Maka tempat yang terbuka itu kita sentuh, maaflah saya tunjuk ni bukan fiqh dia kena clear, transparent. Kita sentuh tempat yang terbuka macam tu, di tempat inilah yang batal. Ni orang lelaki ni, khususnya orang perempuan dia tahulah. Kalau orang tahu, orang tak tahu pun ada. Maknanya kalau dia berdiri sentuh farah, kadang dia berdiri tak batal wudu. Sentuh di mana pun tak batal. Sentuh di mana tak batal. Ini kes sentuh farah tak batal. Tapi jangan pula dia jenis apa nama ni, kalau orang Kedah kata tak ketahuan lah. Kalau orang Kelantan kata jenis bengor tu kasar, dia sebenarnya Kelantan lembut. Apa bengor sangat ni tak faham. Bengor ni dia tak faham. Jenis yang tak faham, dia kata saya sentuh para isteri saya tak batal wudu ustaz. Sebab saya sentuh dia berdiri. Dia berdiri ni saya sentuh, ketika dia berdiri saya sentuh, tak batal wudu. Isteri tu sentuh bab lain pula, batal wudu juga. Ya, sentuh parah tak batal wudu, tapi sentuh kulit pula. Kerana dia sentuh pak benda ni batal wudu. Tu kena jaga. Jangan duduk pening. Jadi dia kata tak apalah sentuh farah isteri, batal wudu. Kan ustaz kata sentuh farah ketika mana dia berdiri tak apa. Ya. Tapi parah tu tak batal wudu, tapi kulit parah tu. Kalau kita sentuh parah orang yang tak batal wudu kita tak apa. Sentuh parah mahram kita. Sentuh parah mak kita. Contoh je dia sentuh. Contoh. Tak batal wudu ketika dia berdiri. Dia duduk berdiri. Mak lama tak sentuh. Mak masa kecil-kecil dulu sentuh. Boleh nak sentuh mak? Kau terajan dia kata. Tak nak sentuh je. Tak batal wudu. Kenapa? Kerana sentuh farah dan kulit mak kita dengan kita kan tak batal wudu. Boleh. Tu saya kata tadi. Jangan orang Kelantan kata bengor tu. Bengor tu bukan bodoh. Dia pening je. Yang kedua, sentuhan yang batal wudu, dia ada 4 saja sentuh yang batal wudu. Bab sentuh je. Di perkara batal wudu ni ada 6, tapi perkara batal wudu yang kes sentuh ada 4. Pertama sentuh farah, yang kedua sentuh zakar. Zakar dia lain. Zakar ni semua zakar, mula daripada kepala sampai umbi. Jangan tanya ustaz kepala, zakar lah. Tengah zakar lah. Pangkal zakar lah. Buah bukan zakar. Sentuh buah tak batal wudu. Sentuh zakar saja batal wudu. Ada qaid lagi lah, ini umum saja. Qaid ni sentuh zakar dan farah yang batal wudu ini sentuh dengan tapak tangan dan perut anak jari. Ini batal wudu. Sentuh lain tak batal wudu. Sentuh dengan kaki tak batal wudu. Sentuh dengan belakang tangan tak batal wudu. Nak garu kita zakar kita apa nama ni? Gatal, zakar gatal, garu dengan belakang. Tak batal wudu. Yang batal wudu ada qaid. Qaid dia apa dia? Qaid dianya sentuhan dengan farah, sentuh farah dengan zakar ni, sentuh tangan, tapak tangan dan 2 perut anak jari. Ni kita belaga 2 ni lah kita selalu sebut. Baik, saya tahu. Yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga, ini kita sebut umum saja. Kita tak detailkan. Kalau detailkan ada isu perbincangan apabila zakar itu dipotong. Dia beza dengan juzuk. Juzuk tangan lain, hukum bab wudu, bab perkara batal. Perkara batal wudu. Tapi zakar dikira zakar. Walaupun terpotong nama zakar, ya, batal wudu lagi. Potong buan, jalan-jalan tepi jalan tengok-tengok zakar. Bukan zakar kita. Zakar orang lain. Zakar kita tahu dah batal wudu. Zakar orang lain pun batal wudu juga. Yang ketiganya sentuh kubul. Kubul tempat kita berak tu, kubul. Dubur lah. Silap kubur pula. Dubur. Patut yang pening lah. Sentuh dubur. Kubur tu 2. Dia kalau ringkas, dia tak jadi 4 lah. Kalau ringkas, sentuh kubul, zakar dan farah. Sentuh dubur, belakang. Jadi 3 je lah. Jadi kita detailkan jadi 4 lah. Sentuh farah, sentuh zakar, sentuh dubur. Dubur ni hak mana? Halaqah saja batal. Sentuh pun samalah perut anak jari. Sentuh dubur, yang halaqah dia, bulatan tempat yang kita wajib basuh ketika berak. Ada papan punggung, tak batal. Itu bukan dubur, bukan halaqah dubur. Yang batalnya halaqah dubur. Orang nak tahu halaqah ni apa dia? Bulatan ni apa dia? Mudahnya nak cerita, duduk, dia akan keluar tempat tu. Mudah lagi, orang tak faham, tempat yang wajib basuh ketika kita berak. Itu kawasan tu. Dan yang keempat, sentuh yang batal wudu ialah sentuh kulit perempuan ataupun lelaki yang sah berkahwin dengan kita. Sentuh kulit dia. Dengan sentuhan yang tidak berlapik. Asalkan kulit dia. Tapi kalau sentuh bukan kulit, tak batal wudu. Walaupun haram. Sentuh gigi dia, tak batal wudu. Kerana gigi bukan kulit. Haram tak sentuh? Haram.
Cuma nak cerita tak batal wuduk. Tu jangan buat. Apabila haram boleh, tak boleh sentuh. Haram. Apabila tak batal wuduk boleh sentuh ke? Tak boleh sentuh, haram. Haram dalam bab lain. Ini dalam bab perkara batal wuduk. Rambut dia boleh sentuh, tak batal wuduk, sentuh rambut. Kerana rambut bukan kulit. Sentuh rambut dia tak batal wuduk. Sentuh gigi isteri tak batal wuduk. Sentuh kuku isteri tak batal wuduk. Ketika kita ada wuduk, geran sangat rambut dia, pegang, tarik rambut sebelum untuk lepas atau sebelum haji ni nak pergi ke surau. Belai rambut isteri, boleh, tak batal wuduk. Kerana itu rambut bukan kulit. Wallahu a'lam. Soalan yang ke-12. Soalan yang ke-12. Terima kasih. Ni apa ni? Panjang sikit ke? Tak. Terima kasih JSP atas laluan. Lama dah simpan soalan ni. Lama dah simpan. Hari ni baru boleh keluar. Jika suami isteri bersama. Jika suami isteri bersama malam tadi. Dan terus tidur kepenatan. Tak mandi wajib. Tak larak lah. Penat sangat tidur terus. Bila sedar kat luar dah pun cerah. Dah subuh dah. Bagaimana dengan puasa mereka hari itu? Jadi ke tak puasa tu? Tapi dia jaga. Mereka dah niat puasa malam. Dah niat dah. Kata niat. Tak sah lah puasa tak niat. Ini bukan nak tanya pasal kes niat. Nak tanya pasal kes berjunub. Adakah batal puasa orang berjunub? Jawab dia. Tak batal puasa orang yang berjunub. Tak pasal puasa. Sah puasa dia. Walaupun dalam hadas besar. Dengan syarat dia niat sebelum fajar lah. Sebelum fajar dia niat. Walaupun dia tak mandi. Tak mandi. Cuma hukum mandi ni ada dua. Hukum mandi bagi orang yang niat puasa ni. Dia niat dah puasa dia. Mandi wajib ini. Sunat dia mandi wajib. Hadas besar ni. Mandi hadas besar ni sunat. Dia mandi wajib. Kerana ada besar lah. Kerana jimat tu. Bila? Sebelum fajar. Tu sunat. Dapat pahala. Dapat dua pahala. Pertama, pahala wajib. Wajib mandi. Kan mandi tu wajib. Dapat pahala wajib. Perbuatan mandi wajib, dapat pahala wajib. Kalau tuan-tuan mandi sunat, dapat pahala sunat. Mandi sunat nak hari Jumaat, dapat pahala sunat. Kalau mandi sunat kerana nak akad ada besar, dapat pahala wajib. Dapat satu lagi pahala wajib, pahala sunat tambahan. Sekiranya kita mandi sebelum fajar, sebelum azan subuh, mandi. Siap-siap. Dapat dua pahala. Pertama pahala wajib, kedua pahala sunat. Hukum mandi kedua, apabila selepas fajar, wajib dia mandi. Tak, bukan sunat lagi. Kenapa? Kerana dia nak mendirikan semayan. Kan mendirikan semayan sunat, semayan subuh tu wajib, maka wajib mandi. Kalaulah dia berjima, dia berhadas besar selepas isyak. Tu kita kata sunat dia mandi sebelum fajar tu. Kalau dia jima selepas isyak, maka sebelum subuh, sunat dia mandi sebelum subuh. Tapi kalau dia jima sebelum isyak, wajib dia mandi sebelum habis waktu isyak. Tak sunat sebelum subuh. Itu wajib mandi sebelum subuh. Kerana dia nak kena semayan. Isyak dulu. Dan jangan dia buat pening. Ni isu dia. Dia berhadas besar. Selepas daripada isyak. Maka dia pun tertidur. Bangkit-bangkit cerah dah. Adakah sah puasa dia? Maka sah puasa dia. Tak ada menjadi isu. Kerana hadas besar ini, dia tak termasuk manik. Tak termasuk benda yang mencegah daripada sah puasa dia. Yang mencegah daripada puasa dia apa dia? Keluar darah haid. Tu batal puasa. Keluar darah haid. Tu tak boleh. Kalau keluar darah, kalaulah dia suci darah haid dia sebelum fajar. Dia pun niat. Harus niat puasa dalam keadaan hadas. Sebelum mandi lagi. Boleh niat. Selepas subuh. Dah puasa dah. Sah tak puasa dia dalam keadaan dia tak mandi haid lagi? Sah puasa dia. Asalkan dia ada niat. Walaupun dia belum mandi wajib lagi. Itu sah puasa dia. Kerana dia tidak menjadi manik, tidak mencegah, tidak menhalang daripada sah puasa. Yang menhalang sah puasa ni, apabila dia datang darah ketika dia puasa. Itu tak boleh. Soalan yang ke-13. Soalan yang ke-13. Soalan yang ke-13. Yang ke-akhir 14. Ke-13.
sunat membasuh telinga semasa mengangkat wuduk. Dan di bulan Ramadan, boleh ke meninggalkan membasuh telinga? Jika khawatir, ni kita dah sebut tadi, jika khawatir air masuk ke rongga telinga. Jika masuk ke rongga ni sebuah batal, tak puasa. Itu soalan dia. Soalan pertama, sebelum soalan itu, dia kata sunat basuh telinga. Ya, basuh telinga ketika mengambil wudu sunat. Dan di bulan Ramadan pula, dia kata, di bulan Ramadan ni, bolehkah kita nak tinggal basuh telinga ni? Kenapa nak tinggal? Takut masuk air ke rongga. Takut basuh air. Boleh tak kita nak tinggal? Jawab dia, boleh, tetapi makruh juga. Makruh kita meninggalkan perkara sunat wudu. Sama ada di bulan, sama ada kita berpuasa ataupun kita tak puasa, sama. Kenapa? Karena sunat wudu ini, walaupun orang itu berpuasa, tetap sunat dia melakukan perkara sunat. Apa dia sunat wudu? Pertamanya, memasukkan air ke dalam hidung. Walaupun dia puasa, sunat masukkan air ke dalam hidung. Cuma, level masuk air ke dalam hidung, dia ada dua level pahala. Pertama, pahala sunat. Yang kedua, pahala afdal. Sunat apa? Sunat memasukkan air ke dalam hidung. Dengan apa cara? Afdal apa? Afdal ini masuk level mana? Afdal ni mubalaghah. Mubalaghah ni apa? Mubalaghah ni memasukkan air ke dalam hidung secara bersangatan. Apa makna bersangatan? Sehingga kita rasa pedih. Itu afdal. Kita sedut air ke dalam hidung sampai ke pangkal, itu afdal. Kalaulah bulan biasa. Maka apabila bulan Ramadan ataupun spesifiknya kita puasa, maka tak sunat mubalaghah. Kita hanya sunat satu level saja. Memasukkan air ke dalam hidung, tetapi tidak sunat mubalaghah. Tak perlu. Maknanya kita dapat satu pahala. Tak perlu ambil pahala afdal. Karena dalam kita berpuasa, tidak diperuntukkan pahala afdal. Settle. Baik. Begitu juga telinga. Telinga sunat. Apabila kita masuk air ke dalam telinga, termasuk air ke rongga. Ditanya dua soalan. Soalan dia, adakah kita boleh tinggal? Jawab dia, jangan tinggal. Kalau tinggal makruh, teruskan. Soalan kedua, kalau termasuk air, batal ke tidak? Jawab dia, kalau termasuk air, tak batal. Kenapa? Kerana itu perbuatan yang disuruh. Perbuatan sunat, kalau dia tak dikira salah. Tetapi kalau perbuatan itu tak sunat, kalau kita dikira salah, dikira Mana contoh dia? Sunat basuh air masuk air ke dalam lubang hidung 3 kali saja. Kali pertama sunat, kali kedua sunat, kali ketiga sunat, kali keempat harus serta makruh. Kali kelima harus serta makruh. Begitu juga telinga. Kali keempat dia masuk, tiba-tiba termasuk ke dalam rongga telinga, jawab dia batal. Kenapa? Karena masuk air yang tidak disuruh. Baik, settle. Soalan yang terakhir, alhamdulillah sempat. Soalan yang terakhir yang ke-14, ketika kita berpuasa, kaedah mencuci qubul bagi muslimat dan dubur bagi muslimat dalam masalah rongga. Ini pun sama. Kita mencuci qubul. Farah muslimat ni, dia nak basuh farah dia, ataupun dia nak basuh dubur dia. Dan farah dengan qubul ataupun farah dengan dubur, dia termasuk rongga terbuka asal. Ada 7 rongga terbuka asal. Salah satunya qubul dan dubur. Maka dia ada level sempadan. Masuk level mana? Kalau hidung, level khayshun. Kalau telinga, level mukhun, pangkal telinga. Kalau hidung, dia panggil khayshun, pangkal hidung. Kalau zakar, masuk saja, tenggelam saja zakar, lubang zakar tu, di luar, tenggelam sikit saja, terus masuk, kira batal. Kalau dubur, sama. Farah pun sama. Dubur, tempat luar yang kita basuh, tempat wajib basuh najis kita, itu luar. Maka tenggelam sedikit sahaja dalam relum, dalam exhaust dia, tenggelam sedikit, batal. Kenapa? Kerana rongga. Baik, itu sekiranya kita tidak ada sebaran tujuan yang disuruh. Tapi kalau kita basuh kencing, kalau kita basuh najis, maka kalau termasuk, tidak menjadi isu. Tak ada apa-apa saja, tak berapa selesa. Jangan, walaupun tak selesa, kira tak najis, tak basuh, tak payah basuh.
Tak payah basuh najis kita, tak payah basuh farah kita, tak payah basuh zakat kita, tak payah basuh pungguk kita. Kan kadang-kadang orang berpeluh pun dia basuh dubur dia. Tak selesa lah ustaz berpeluh dubur saya. Nak basuh dubur boleh. Ada najis di dubur, tak ada najis ustaz peluh saja. Tak payah basuh kalau Ramadan. Takut masuk sikit pun batal. Itu dia punya kaedah dia. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua, dia ada dua soalan. Kalau baik zakat. Okey, baru tahu, alhamdulillah, baru tahu bahawa nak wakil bayarkan zakat seseorang kena minta izin. Baru tahu, tu tujuan mengaji, alhamdulillah. Sebelum ni saya tak minta izin untuk wakil. Ada sah zakat yang saya wakilkan sebelum ini dengan tak minta izin? Kalau wakil mesti ada izin. Kalau wakil tak ada izin, tak jadi wakil lah. Betul lah soalannya. Mungkin wakil yang tak ada izin. Dia biasanya kalau wakil ni ada dua cara. Pertama wakil dengan lafaz, yang kedua wakil dengan tulisan. Kalau tidak melalui dua cara ni tak panggil wakil lah. Tak panggil wakil. Dia kalau wakil, tolong, wakil dah tu. Tolong bayarkan saya. Betul wakil lah. Dia panggil lafaz wakil. Lafaz minta tolong, dia panggil wakil ni. Menyerah wakil. Ataupun tolong bayar, samalah. Apa-apa bentuk penyerahan kuasa, itu dipanggil wakil. Kita ihtimal ataupun assume dia punya soalan ni tak wakil lah. Tak ada lafaz wakil. Adakah zakat yang saya wakilkan sebelum ini dengan tidak minta izin? Apakah penyelesaian yang mesti sah saya buat? Yang mesti saya buat. Baik, soalan pertama, kalau zakat, kita bayar zakat orang yang tak wajib kita bayar, tanpa izin, tanpa minta izin, tak sah. Settle. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Ini perlu diulang sebab dia dah menjadi biasa dah. Orang bayar zakat tak minta izin. Bayar zakat anak-anak yang dah balik tak minta izin. Bayar zakat ayah yang kaya tak minta izin. Bayar zakat aban yang miskin tak minta izin. Baik. Bayar zakat yang bukan menjadi kewajipan kita bayar tanpa izin, tanpa minta izin terlebih dahulu, tak sah zakat. Tak jadi zakat. Baik. Soalan kedua, apa cara penyelesaian mesti saya buat? Jawab dia, apabila zakat yang kita pernah bayar bertahun-tahun tak sah, jawab dia wajib qada balik 5, 6, 7 tahun yang kita bayar. Wajib qada balik. Tapi tak pernah qada kena zakat RM7 saja. Kalau 5 tahun, 7 kali 5 baru berapa kan? Baru berapa? Baik. Ada orang tanya, "Pah burn ke duit saya ustaz?" Duit RM7 burn ke? Tak ada apa-apa imbuhan ke? Jawab dia, tak burn. Duit kita tak akan jadi zakat wajib, tak akan jadi pemberian wajib, jadi pemberian sunat. Dapat pahala sunat saja. Seolah-olah kita heboh saja kepada wakil agama Islam. Wallahu a'lam. Itulah dia soalan. 14 soalan daripada tuan-tuan yang kita sempat jawab. Dan ada soalan-soalan yang tak cepat catat, tak tempat jawab itu insya-Allah lain-lain kalilah. Ini slot terakhir. Sebelum Aidil Fitri. Kita dah nak sambut Hari Raya Aidil Fitri. Hari Ahad ini. Seminggu lagi kan? 6 hari lagi. Malam lagi ya? Yang Kobliah apa tu? Yang hantar semalam yang ni? Yang saya tulis tadi. Saya hantar sekejap. Yang hantar semalam. Yang cuci najis. Yang saya dapat. Yang semalam. Cuba baca balik. Kau ada tertinggal lah. Cuba baca balik. Kau ada terlepas. Yang saya dapat tadi semalam tu cuci najis. Betul kan? Okey, settle. Ada lagi? Sebelum tu. Sebelum tu. Tengok ada terlepas. Okey, sekejap Okey. Soalan terlepas. Okey tuan-tuan, sorry. Ada satu soalan lagi terlepas panda ni. Soal salam ustaz. Tak tahu nak tanya macam mana kat Ustaz Azhar. Tak tahu nak tanya ya. Tak apa, tanya Ustaz Roy je. Tak pandai. So saya tanya kat Ustaz Roy je lah. Okey, boleh. Solat sunat lepas isyak 2/2 rakaat. Okey. Solat sunat lepas isyak 2/2 rakaat ataupun 4 rakaat satu malam.
Solat sunat lepas isyak. Okey. Baru ni saya ada tonton dibolehkan jika kita niat sebagai solat qada. Boleh ke macam ni? Oh, baik. Soalan dia, solat sunat lepas isyak, solat sunat ba'diyah isyak. 2 campur 2. Kita nak buat 4 rakaat. Solat sunat qabliyah isyak. Kita nak buat 2 ataupun kita nak buat 4 terus. Jawab dia harus buat 4 terus, 1 salam, tetapi afdal kita buat 2 salam. Itu afdal. Baik, settle. Baru ni saya ada tonton. Bolehkah jika kita niat sebagai solat qada? Campur niat. Boleh ke macam ni? Boleh ke kita apply kepada solat qabliyah? Zuhur 4 rakaat dan solat ba'diyah zuhur juga 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 4, qabliyah zuhur 4. Sebabnya tak boleh solat sunat kalau masih tak qada solat yang zaman dulu-dulu. Mohon pencerahan. Baik, isu qada ini, isu qada, kita jawab isu qada dulu sebelum nak jawab. Bolehkah kita apply kepada solat qabliyah? Baik, kita jawab ni dulu sebelum qada. Bolehkah kita apply solat kepada solat qabliyah zuhur 4 rakaat? Solat ba'diyah zuhur juga 4 rakaat. Dia nak campur lah ni. Nak campur niat dengan qada. Dia nak tumpan niat. Dalam kitab-kitab sebut syairin niat, tumpan niat. Jadi tumpan niat ni ada qaul yang mengatakan boleh tumpan niat. Boleh tumpan niat. Walaupun tidak afdal, itu kita harus tumpan niat. Tumpan niat macam mana? Kita semayan sunat. Tumpan niat ni ada sunat, tumpan sunat, sunat, tumpan wajib. Baik. Sunat, tumpan sunat macam mana? Okey. Sunat, tumpan sunat harus boleh buat. Macam mana contoh dia? Contoh dia, kita sembahyang sunat ba'diyah ataupun sunat qabliyah. Usolli sunnata, kita masuk masjid, contohlah. Kita masuk masjid, kita pun sembahyang sunat qabliyah terus. Kita tak nak buat sunat tahiyatul masjid. Kita nak combinekan. Boleh ke tidak? Ya, boleh, harus. Cuma afdalnya asin. Harus boleh buat. Macam mana cara nak buat? Kalau nak buat, ni bagi golongan yang tak perajin. Kita tak nak cepat. Bukan malas, nak cepat. Sekejap lagi ada date, ada meeting. Baik. Takbir. Ustaz aku sembahyang sunat qabliyah dulu. Qabliyah zuhur 2 rakaat dihimpunkan dengan tahiyatul masjid. Allahu akbar. Sah. Boleh. Harus. Itu dia panggil tumpan niat. Boleh. Samalah apa pun kita nak tumpan apa? Niat wuduk. Wuduk ni sunat, dia panggil selepas kita ambil wuduk, ada satu syarat sembahyang sunat wuduk. Selepas kita ambil wuduk, jangan bagi lama masa bercerai, sunat kita sembahyang sunat wuduk. Solat sunatul wuduk, rakaataini ada lillahi ta'ala. Tapi kita tu tak berapa rajin, kita terus nak combine dengan ba'diyah, qabliyah. Boleh? Saya aku sembahyang sunat qabliyah zuhur 2 rakaat dihimpunkan dengan ataupun serta sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu akbar. Tu syairin, combine. Pahala jangan minta lebih lah. Nak pahala lebih, kena lebih kerja sikit. Kena jog lebih, dapat reward lebih. Ni pahala nak lebih, tapi jog tak mau buat lebih. Tu afdal, tu makna pahala lebih lah. Itu dipanggil afdal. Settle. Baik, isu qada. Satu tadi saya sebut ada 2. Pertama, niat tumpan niat. Yang kedua, niat tumpan wajib. Baik. Contoh yang kedua, macam mana niat sunat tumpan wajib? Boleh. Kita nak harus saja, bukan kata sunat. Sunat sia-sialah, harus saja boleh. Dia sembahyang wajib, sama wajib ni ada 2. Sama ada wajib itu tunai, wajib itu qada, sama aja. Dia nak tumpankan sunat. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi jangan sunat tumpan qada, jangan. Aku sembahyang sunat duha serta qada, tak boleh, tak sah. Kena qada, wajib itu
sunat tumpan dia. Aku semayan sunat qada zuhur. Tumpan sunat serta sunat qabliyah. Itu harus. Boleh. Fardu tu qada tu ada dua. Pertama fardu ni ada dua. Pertama tunai, tak boleh tumpan. Yang kedua qada. Qada apa? Qada ini kita boleh dua-dua. Cuma ada khilaf lah. Ni cerita harus saja. Ada ulama kata tak boleh. Ni khilaf. Qada ini sama ada qada itu qada semayan wajib. Qada zuhur, qada asar ataupun qada sunat yang punya waktu. Kita nak qada semalam ni apa yang tertinggal duha. Kita dah melazimi sunat duha setiap hari, tiba-tiba tertinggal sunat kita qada. Kenapa? Kerana sunat yang punya waktu, apabila luput waktu dia sunat kita qada. Boleh tak kita nak combine dengan sunat lain? Boleh. Aku semain sunat qada duha serta sunat wudu. Allahu akbar. Boleh. Harus. Settle. Mungkin itulah soalan yang nak ditanya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Dah lewat dah. Jadi ada lagi? Terlupa solat. Okey, cara nak tegur. Kalau macam lelaki dia boleh subhanallah. Okey. Baik, cara tegur ini lelaki dan perempuan dia berbeza. Cara nak tegur kesalahan imam. Baik, cara nak tegur kesalahan iman bagi lelaki dan perempuan cara berbeza. Baik. Lelaki lain, perempuan lain. Dan kalau bagi lelaki, kesalahan iman ada dua cara, ada dua jenis kesalahan dan dua jenis cara tegur. Itu kita dah bahas dalam kuliah. Dua jenis kesalahan. Kalau kesalahan perbuatan, tegur dia dengan subhanallah. Kalau kesalahan itu kesalahan qauli, tegur dia dengan qauli. Kalau salah qauli, waladda, itu tegur kalau salah. Waladda, cara kita tegur. Tok Iman kata waladda, kita tegur waladda. Kalau lah Tok Iman terlebih rakaat, subhanallah, kita ucap tasbih. Tapi ingat, pendetilan dia kena tahu. Jangan kita niat nak tegur imam batal solat. Cara dia, SOP dia, pertama mesti kita niat zikir. Cara yang kedua boleh kita niat zikir serta tegur iman. Itu cara kedua. Ataupun cara ketiga, walaupun ada khilaf. Cara ketiga, kita tak niat apa pun. Subhanallah, tak terlitah nak tegur iman. Subhanallah. Tapi jangan. Mesti kita tidak tegur iman. Salah. Ingat, terlitah nak tegur iman tanpa zikir, batal sembahyang. Kenapa batal sembahyang? Inilah dia, sebab dia, kerana sembahyang ini, bermula takbir Allahu Akbar sampai salam, mesti jazam niat dia. Apa jazam? Tetap niat dia, jangan ada kerana lain daripada Allah. Jangan ada kerana imam. Jangan ada kerana orang lain. Jangan. Walaupun tegur, tak boleh. Itu ada syarat SOP yang ulama tetapkan. Kalau nak tegur, ada cara dia. Kalau tak tahu cara, jangan pandai-pandai tegur. Kerana boleh membinasakan sembahyang kita. Cara tegur dia, subhanallah, niat zikir. Semata-mata. Ya? Kunun nazilah? Tak apa, itu doa tak apa. Itu doa lain. Doa ni syarat, dia ada 4 bahasa. Ada 3 di reka. Ada 3 percakapan ataupun 3 bahasa yang tidak membatalkan sembahyang. Serta syarat-syarat. Bahasa pertamanya bahasa Quran. Sebutlah apapun bahasa Quran tak batal dalam sembahyang. Yang kedua bahasa apa? Yang kedua ialah zikir. Tapi ada syarat dia. Zikir dalam solat tak batal solat. Tapi ingat, semata-mata zikir, jangan terlitah kerana unsur lain. Jangan terlitah tujuan lain. Semata-mata zikir. Subhanallah, zikir. Semata-mata ucapan zikir. Tidak ada kerana nak tegur iman. Tidak ada kerana nak suruh makmum dengar. Tidak ada semata nak suruh kawan dengar. Sebab aku duduk solat, kawan aku bagi salam. Aku pun sebut subhanallah, nak bagi dia tahu. Nak bagi dia dengar, nak bagi dia tahu aku dah sedang solat. Jangan ada unsur lain. Dan bahasa yang ketiganya yang tak batal solat ialah doa. Tapi ingat, syarat dia apa? Syarat dia doa ini bahasa Arab. Syarat dia bahasa Arab. Tak terlitah apa pun. Syarat dia menggunakan bahasa Arab. Baik, settle. Itu cara nak tegur. Baik, kalau perempuan dia beza. Perempuan adakah boleh sebut subhanallah? Bukan. Perempuan dia tegur dengan cara dia tepuk tangan. 1, 2, 3. Kalau makmum driver je ni tak ada lesen, dia tak tahu apa.
Driver tak ada lesen ni, tak tahu hukum hakam ni, tak tahu etika teguran ini, dia nak main peh-peh. Dia kata apa pula makmum nak main peh-peh-peh. Jangan pergi kuat, batal solat. Tepuk. Itu cara tegur. Sekali, 2, 3. Ni lah pertama limit solat sunat Aidil Fitri punya limit. Waktu limit. Waktu dia mula masuk, semata-mata masuk keluar matahari dan mula habis limit dia. Last sekali sempadan dia ialah hilang waktu zuhur. Tapi ingat, dia sebelum masuk zuhur tu zawal. Dia zuhur saja ada sempadan. Waktu lain dalam solat tidak ada sempadan, dia auto masuk. Tidak ada sempadan. Melainkan waktu yang ada sempadan sebelum masuk waktu zuhur ada. Zawal. Tetapi sempadan dia itu sangat-sangat singkat. Kata para ulama fiqh, beberapa saat saja. Zawal itu waktu yang kata haram kita semayan. Kalaulah kita takbir Allahu Akbar, kebetulan zawal, hampir nak masuk zuhur, hampir nak azan zuhur, kebetulan Allahu Akbar, dalam zawal, tak sah semayan kita. Kenapa? Kerana itu waktu sempadan. Dia panggil waktu zawal. Waktu diharamkan kita mendirikan sembahyang apapun, sembahyang sunat. Sebelum zuhur. Ya. Dia sempadan dia habis ni beberapa saat sebelum azan. Itu saja. Limitnya waktu zawal tu. Yes. Boleh semayang pukul 1. Semayang apa ni Haji? Semayang Aidil Fitri. Apa nak zuhur? Ya, waktu dia lagi. Nak zuhur, tak zuhur lagi baru nak. Tak zawal lagi. Zuhur 1.20. 1.19 jangan semayang lah. Dah nak azan dah, nak zawal. Zawal ni berapa? Kata ulama zawal ni tak sampai 1 minit pun. Ikut perkiraan ulama falak, tak sampai pun 1 minit. Tak ada pembagi amalan kat saya. Betul sudah dosa saya semayang, dosa saya dirikan solat sunat zawal. Tapi waktu dia lagi 5 minit sebelum waktu zuhur. Itulah. Itu tu ada khilaf. Dia panggil sembahyang sunat yang kan kategori sembahyang sunat banyak. Inilah ada khilaf ni. Dia yang muktamad tu yang popular. Yang khilaf itu yang kurang popular. Yang kurang popular ada sembahyang sunat zawal. Bukan sembahyang sunat dalam waktu zawal, sebelum zawal. Iyalah, sebelum zawal. Sebelum nak zawal ada sembahyang sunat, disunatkan. Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat sebelum zawal. Kita raih waktu tu lah. Kita meraih waktu. Waktu nak zawal. Boleh? Ada. Cuma tidak muktamad lah. Tak apalah, boleh juga nak beramal untuk diri kita. Macam sembahyang sunat perhentian, ada setengah ulama kata tak ada. Dan kitab Wisyaul Afrah ada. Sembahyang sunat RNR. Dipanggil sembahyang sunat perhentian. Setiap kita berhenti, kita musafir jauh, main sunat perhentian. Orang tanya, Ustaz nak niat macam mana? Niat saya ikut sembahyang sunat perhentian lah. Jangan buat niat sembahyang sunat RNR pula. Tak nak satu tempat. Sembahyang sunat berhenti. Kerana kita berhenti satu tempat, musafir jauh, berhenti sembahyang sunat. Bukan sunat duha, sembahyang sunat musafir. Bukan sunat musafir, sembahyang sunat berhenti. Tak adalah. Jadi itu antara qaul yang dhaif yang mengatakan ada. Qaul muktamad kata tak ada. Boleh nak amal. Sama dengan zawal tadilah. Wallahu a'lam. Habis kita dah lewat pukul 7. Baik, terima kasih tuan-tuan yang bersama-sama kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah lepas raya ke. Ini yang ada ni boleh tag tu. Boleh. Kalau ada soalan yang dalam tu saya akan cuba tengok, sempat saya cuba tag. Dalam 2 page kan. Dalam page saya akan tengok balik, saya tak sempat tengok. Dalam page JSP pun saya akan tengok balik. Kalau ada saya akan jawab jawab dengan writing lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah, ridhakal jannah, ridhakal jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal المعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم يا كريم.